Jadi bila bercakap mengenai duduk di rumah, sememangnya ianya mempengaruhi pelbagai sektor, bukan sahaja pelancongan, perhotelan, malah dalam industri kontraktor Bumiputera juga terjejas sebenarnya, Ismail. Jadi bersama dengan kita di studio hari ini iaitu Datuk Seri Muhammad Fazil Hassan, Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, untuk membicara mengenai kesan COVID-19 kepada golongan kontraktor Bumiputera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Datuk Seri? Baik. Alhamdulillah. Okey Datuk Seri, kalau kita melihat sebenarnya mungkin unjuran ekonomi juga mungkin akan menunjukkan sedikit kelembapan dan tidak terkecuali mungkin dari segi sektor pembinaan kita, construction dan sebagainya, juga melibatkan kontraktor khususnya kontraktor Bumiputera. Jadi ini satu perkara yang perlu kita berikan perhatian. Dalam hal ini bagaimana Datuk Seri melihat walaupun kita mengalami sedikit kita kata masalah dari segi COVID-19, kelembapan ekonomi dan sebagainya, bagaimana dalam hal ini kontraktor Bumiputera masih lagi boleh mengekalkan kita kata prestasi ataupun tujuan-tujuan dan juga inisiatif perniagaan mereka, Datuk? Okey, pada keseluruhannya memang kita menghadapi kelembapan ekonomi. Jadi kontraktor Bumiputera seramai 51,000 Jadi golongan yang paling kecil G1 sampai ke G7 yang paling besar. 51,000 ni dah memang sakit dan tenat. Tambah pula bila kena COVID-19 ni sudah jatuh di timpa tangga. Jadi memang kontraktor tidak ada kerja langsung. Dan arahan daripada persatuan sendiri, kita dah bagi arahan semua kontraktor tutup pejabat. Ofis kita di Kuala Lumpur, di seluruh Malaysia tutup pejabat. Kita kena ikut dan akur dengan arahan kerajaan. Sebab arahan kerajaan ini ialah bukan untuk kontraktor sahaja, untuk rakyat Malaysia dan untuk negara, untuk kebaikan diri kita. Kecuali yang mananya essential services, siapa yang bekerja di frontliner. Ada juga kontraktor yang buat services dengan pihak hospital negeri-negeri masing-masing. Jadi kena terus kerja. Itu tak boleh lagi. Kita memang support. Ya. Apa langkah yang PKMM ambil sebenarnya untuk menjaga kebajikan 50,000 kontraktor Bumiputera tadi ini? Kita hanya menjaga lebih kepada ahli kita saja. Ahli kita pada keseluruhannya dalam 18,000. Tapi yang berbayar dalam 8,000 yang berbayar yuran. Tapi kita walaupun menjaga ahli, kita kena tengok keseluruhannya. Jadi kita masih memohon kepada kerajaan, pakej ransangan ekonomi yang kerajaan dah umumkan, nak bagi kepada kontraktor Bumiputera tu, kita sangat-sangat mengharapkan bila pakej ransangan ekonomi itu nak bagi kepada kontraktor Bumiputera cabutan undi untuk sampai ke RM100,000 seorang. Jadi kalau itu berlaku selepas COVID-19 ini selesai, benda ini memang akan dilaksanakan. Dan ini kalau berlaku, insya-Allah ekonomi kita akan bertambah baik. Sebab multiple effect Sebab kontraktor dia buat kerja tu, dia buat untung dan dia kena beli bahan binaan. So semua peringkat golongan akan mendapat multiple effect tu. Anggaran yang dijangkakan dalam ransangan pakej yang pertama ni lebih kurang 2 juta. 2 bilion. 2 bilion. Jadi dalam 2 bilion tu kita menjangkakan kerajaan dan prihatin dengan nasib kontraktor ni, terutama G1. Jadi kita mengharapkan benda itu dapat berlaku secepat mungkin. Arahan daripada Persatuan Kontraktor, kita kena tutup pejabat-pejabat, berhenti ikut arahan kerajaan. Kecuali siapa-siapa yang perlu. Okey. Tetapi di samping tentang kita mendepani wabak COVID-19 ini, Datuk, ya, kita juga melihat mungkin dari segi kenaikan harga kos untuk kita melihat pembinaan itu disempurnakan, ataupun kita melihat dari segi services itu mungkin bertambah dari segi pembayaran kepada buruh dan sebagainya. Adakah perkara-perkara sampingan seperti itu juga turut menyumbang kepada kesukaran yang dialami oleh pihak kontraktor, khususnya kontraktor yang dikategorikan sebagai kontraktor Bumiputera ni, Datuk? Kontraktor Bumiputera ni memang menghadapi banyak masalah. Terutama sekali bila kita dengar GST telah dimasukkan dan SST diimplementasikan. Apabila SST diimplementasikan, harga barang 10% automatik dah naik. Dia keluar surat. Pembekal-pembekal keluar surat pada kita maklumkan oleh memandangkan SST ni nak kena bayar balik, harga barang semua naik. Kita tidak dapat buat apa-apa. Jadi sebab bila projek-projek yang kita laksanakan, kita kena faktorkan apa yang kita kena bayar tu, kita kena factor in. Kita kena masuklah harga-harganya kita masuk. Kita kena factorkan. Jadi kalau dulu GST, pihak kontraktor tak merasa teruk disebabkan apa yang kita bayar kepada GST, Good Services Tax, kita boleh claim balik. Tapi SST tak boleh claim, you kena bayar aje. Itu jelah.
kontraktor yang mengalami masalah itulah. Jadi kita melihat dan menunggulah. Jadi tak kisahlah kalau nak kena bayar teks pun kena bayar, tapi yang usaha dia kena ada projek. Kalau tidak tak ada projek, macam mana nak cari makan? Baik. Berbalik kepada PKP ni tadi, bagaimana sebenarnya PKMM nak memastikan bahawa kontraktor-kontraktor ini betul-betul mengikut arahan supaya tutup pejabat tu? Mungkin kerana ada juga kontraktor yang masih melakukan kerja-kerja kerana nak mengejar deadline tu. Bagaimana PKMM? Dan mengejar deadline tu memang kita pun kontraktor-kontraktor terima surat daripada dia punya klien terutama macam agensi JKR. JKR ada mengeluarkan surat diberhentikan kerja dan masa akan diberi. Minta memohon lanjutan masa jika tak boleh meet the deadline. Memang ahli-ahli kita ramai pun tunjuk kat saya surat tu. Stop work dan kita akan membenarkan permohonan lanjutan masa. Jadi ini prihatinlah dengan pihak JKR terutamanya major player JKR lah, Jabatan Kerja Raya yang berhormat Dr. Fazilah. Jadi memang prihatin. Dia orang tahu tentang masalah ni. Memang ramai kontraktor menerima surat. Kecuali siapa-siapa yang kena kerja the frontliners lah. Yang melibatkan hospital, maintenance of hospital, seluruh Malaysia. Itu kena kerja. Jadi isu deadline tu tak ada masalah. Jadi kita dah bagi arahan sekarang ni melalui Facebook dan sebagainya dan media kepada semua negeri. Tutup pejabat, tutup kerja. Mengikut arahan. Jadi siapa-siapa yang perlu kerja, kena kerja lah. Tak boleh buat apa. Macam RTM, kita masih kerja. Sedangkan kita pun tak boleh kerja kan. Essential. Okay. Mungkin dalam hal ini untuk kita melihat, Datuk tadi melihat kepada projek-projek yang diagihkan atau diberikan kepada kontraktor khususnya. Kalau kita lihat dari segi infrastruktur pembangunan itu mungkin agak terbantu seketika. Tetapi untuk essential infrastruktur seperti hospital, sekolah dan juga bangunan-bangunan kerajaan yang penting atau bangunan-bangunan tambahan yang diperlukan itu adalah sangat kita kata essential ataupun mustahak. Di dalam hal ini adakah kontraktor Bumiputera khususnya boleh mengambil peluang untuk mendapatkan ruang dan peluang terhadap projek-projek pembangunan ataupun projek yang penting yang digagaskan oleh kerajaan itu, Datuk? Tentu. Memang kontraktor-kontraktor ni telah pun dikenal pasti tentang projek-projek terutama macam jalan-jalan raya, jalan-jalan kampung yang benar rosak, potholes kena patch up ni. Memang projek-projek itu pun telah pun di-identified. Dan sebenarnya benda ni nak dilaksanakan kalau COVID-19 ni tak berlaku, benda tu akan dilaksanakan. Kita dah faham. Pihak JKR telah agihkan pada state-state semua duit, peruntukan semua. Projek-projek yang tak dapat lari ialah macam pembangunan yang diperlukan. Jalan, maintenance of bridges, hospital, semua tu. These are essential item. Maintenance. Memang terpaksa dijalankan. Memang kontraktor-kontraktor terutama Bumiputera terlibat. Tapi projek-projek yang ada tu pun masih tak cukup. 51,000 kontraktor Bumiputera. Yang duk ada sekarang ni G1 sampai G7 Dan kontraktor yang kecil G1 dengan pembukaan semula tambahan dah ada 4,000 lebih. Dalam masa 4 bulan saya dah tambah lagi 4,500 orang. Jadi ini persatuan kontraktor kita memohon pada MED, Menteri Apabila Datuk Seri Junaidi dan sebagainya, kajilah balik semula. Bekukanlah balik G1. Sebab PKM telah memohon G1 ni dibekukan. Sebab ramai G1 yang ada ni tak ada kerja. Tapi sejak September tahun sudah dibukakan balik kata nak keluarkan kerja. Tapi bila dah buka, ramai orang apply, memohon dan dapat lesen. Tapi kerja tak ada. Tambah kena COVID-19 ni, lagi tak ada. Jadi kita bukan memberi peluang pada generasi-generasi ni untuk membangun dan maju. Tapi kita membunuh mereka. Masuk dalam industri yang dalam hati. You buka lagi. Tapi orang dengar jadi kontraktor ni bagus. Projek banyak. Tapi sebenarnya tak. Yang ada 21,000 pun tak ada kerja. You buka lagi dalam masa 4 bulan saja dah jadi menambahan 4,500. Dah jadi 25,000. Kerja tak ada. Jadi you bukan membantu dia orang, tambah membunuh dia orang. Jadi kita minta PKM minta kajilah balik semula. Kalau boleh sudahlah setakat tu. Kita tutup balik. PKM telah memohon supaya G1 ni tutup sampai 16 tahun baru buka tu sudah. Bulan September dibukakan. Jadi kita ni NGO, kita boleh saran saja, kita boleh minta. Tapi ini adalah yang berdaftar dengan kerajaan. Nak buat kerja-kerja kerajaan kena ada benda tu. Tak ada tu tak boleh buat. Jadi sebetulnya dia ada Bumiputera dan bukan Bumiputera. Keseluruhan kontraktor Bumiputera dan bukan Bumiputera adalah seramai 107,000 satu Malaysia. Tapi Datuk, bukankah kalau kita melihat kepada angka itu, apabila lebih ramai kontraktor yang ada di Malaysia ini, banyak lagi peluang, makanya akan berlaku lebih persaingan yang sihat. Kita melihat tidak adanya berlaku masalah monopoli
monopoli ataupun kartel yang memungkinkan untuk pemberian tender itu lebih telus dan juga lebih adil dalam kita melihat penilaian prestasi kontraktor, Datuk? Oh, pandai. Kartel. Kartel ni lebih daripada bahasa Inggeris lah kan. Bahasa Inggeris tu lebih daripada kontraktor-kontraktor besar. Memang berlaku, kita pun dengar berlaku kartel ni terutama dalam facilities management. Jadi pihak-pihak kerajaan terutama JKR pun tengok nak implementkan earnest money. Iaitu wang kesungguhan untuk mengelakkan kartel berlaku. Tapi bagi pandangan saya, kartel ni, kita pun dah hantar surat pada pihak JKR dan sebagainya. Kita tak setuju dengan earnest money ni. Earnest money ialah kena, apabila seseorang tu masuk tender, dia kena ada macam wang kesungguhan. Dimasukkan 5% daripada harga tender dan sebagainya. Tapi benda ni berlaku lebih daripada facilities management. Saya terus terang katakan. Dan lebih berlaku di kawasan Putrajaya. Jadi kita pun telah dipanggil dan telah dibincang. Saya sebagai selaku Presiden Persatuan Kontraktor, kita tak setuju. Bayangkan bila benda ini dilaksanakan, berapa bilion projek. Jadi kontraktor kena keluarkan wang pula untuk earnest money itu. It's not healthy. Okey. Jadi apabila kontraktor kena keluarkan earnest money itu, harganya akan melambung. Dia akan faktorkan harga earnest money dan sebagainya dalam tender. Okay. Betul tak? Kalau you dah kena keluarkan earnest money, tender tu, you kena ada angka dan figure. You kena masukkan harga tender. Harga tender akan melambung naik juga. Jadi, yang rugi, ini client, end user. Kalau government punya projek akan naik tinggi. Tapi kartel ni kan memang berlaku. Jadi, saya bagi pandangan saya, kalau betul kita rasa kartel ni berlaku, terus lapor je pada SPRM. Tangkap saja orang ni. Okay. Jadi, orang di negara kita ni, kartel ataupun pakat lah. Bahasa kita ni kita kata pakat lah. Kumpulan dia buat 10 nama, 10 kontraktor, 10 nama pakat. Betul. Jadi pakat ni salah. Negara kita ni tak ada undang-undang lagi kata benda tu salah. Okay. Jadi kalau jabatan-jabatan rasa benda ni betul berlaku, you just report di SPRM. Dia SPRM siasat. Tangkap benda-benda tu. Kalau tak ada orang-orang yang bagi information kepada kartel ni dan pemilihan tender tu, benda ni tak akan berlaku. Betul. Mesti ada orang yang bagi information. Kartel ni dia buat grup. Jadi pilihlah 10 kontraktor dia masuk. Salah satu kontraktor yang mana dia dapat pun dia juga. Dia juga yang buat. Jadi the player seorang saja atau 2 orang. Jadi sebab tu dia ada 2 grup. Kadang-kadang 2 player. Player dengan player bersaing. Dia 2 grup. Jadi benda ni berlaku bukan di sini saja, seluruh negara. Okay. Yang penting cara pelaksanaan yang lebih dan juga cara pelaksanaan. Jadi kalau kita rasa benda ni memang berlaku, report SPRM biar siasat. Orang takut. Kalau tanpa information from dalam, benda ni tak akan berlaku. Berapa sepatutnya harga bubur, siapa nak pilih, nak buat itu cut off system, kita tahulah semua ni. Baik. Nasihat daripada Datuk Seri sendiri kepada terutama yang G1 lah yang memang kita tahu memang beban kepada mereka, mungkin tak dapat claim lagi ke apa kan. Nasihat kepada mereka supaya sentiasa kekal positif dalam keadaan ataupun situasi sekarang ini. G1 ni ialah macam golongan B40 kita kata. Memang tak ada kerja. Jadi memang mengharapkan payment. Tapi sebenarnya apa yang berlaku on the ground tak sebagaimana yang kita dengar dan kita macam dulu kata pembayaran akan dibuat dalam masa 2 minggu. Tak pernah berlaku. 3 bulan, 2 bulan. Kalau dapat 2 bulan pun syukur alhamdulillah, kena buat kenduri. Jadi kita minta pihak kerajaan juga atau agensi pelaksana pastikan bayarlah pada kontraktor yang melaksanakan kerja itu on time. Sebab apa? Alasan yang kita dengar kadang-kadang MOF tak bagi duit. Duit tak ada. Sertifikat keluar 2,200,000. Tapi duit tu tak mai. Duit tak ada. MOF tak hantar duit. Claim tak betul, tak sampai lagi. Tambah-tambahnya projek federal. Kalau G1 pun dia buat bulan 11, bulan 12, projek federal, dia tak akan terima sampai bulan 3 ni tak nak terima duit lagi. Dia tunggu bulan 4. Oh, pasal apa? Alasan yang diberi, duit tak turun lagi. Well, kita dah lalui hidup tu sampai sekarang. Jadi kita harap zaman sekarang ni benda-benda tak berlaku lah. Saya percaya insya-Allah pihak-pihak agensi, siapa-siapa yang menjaga projek, kalau dilaksanakan, bayarlah. InsyaAllah. Kalau dapat dalam sebulan pun kita syukur alhamdulillah. InsyaAllah lah dengan Menteri Kejayaan yang baru ni,
Dr. Fazilah berpengalaman, insya-Allah benda-benda ni boleh diatasi insya-Allah dan dapat membantu golongan G1. Saya berpandangan sebagai ahli kita ramai pun 80% 90% G1. Okey. Bantulah G1. Okey. Mungkin pertemuan secara terus antara pihak Persatuan Kontraktor dengan pihak yang berwajib atau pihak kementerian juga perlu dilaksanakan atau boleh disempurnakan, diusahakan oleh Datuk Seri sendiri untuk kita melihat bagaimana perkara ini boleh diselesaikan insya-Allah. Datuk Seri, satu perkongsian yang baik juga kita harapkan agar kontraktor-kontraktor terjejas dengan wabak COVID-19 ini dapat mengharungi dan juga dapat menjadi lebih baik insya-Allah selepas daripada Perintah Kawalan Pergerakan ini berakhir nanti insya-Allah. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana bersama dengan kami.